Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong beritahu dalam grup, kita nak mula dah insya-Allah. Adik main kat luar adik, nanti Umi balik. Tak ada orang. Kita mulalah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasan ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa dilalata 'ala al-huda ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi insya-Allah pada malam ini kita menyambung muzakarah kitab Al-Yaqutun Nafis fi mazhabi Ibni Idris, dan kita dah sampai pada sunanul wudu, sunat wudu. Jadi kita baca insya-Allah sunanul wudu, sunat wudu. Jadi selepas tuan musannif menyebutkan tentang rukun wudu dan juga syarat-syarat sah wudu, maka sekarang tibalah masa untuk menceritakan tentang kesempurnaan bagi wudu, iaitu dengan kita melaksanakan perkara-perkara sunat baginya. Kalau kita tinggal, wudu kita kekal sah, cumanya rugilah. Okey, maka Syekh pun berkata sunanul wudu, sunat-sunat wudu, sama ada wudu tu wajib ataupun wudu yang sunat. Kasiratun, banyak sangat. Sebagian ulama sebut sampai 50 sunat. Antaranya ialah as-siwaku, minha as-siwak. As-siwak. As-siwak sudut bahasa, ni saya syarah dalam Mu'nisul Jalis. As-siwak sudut bahasa ialah ad-dalk. Dalk ni maknanya kita gosok. Gosok badan ke, gosok perut ke, gosok anak ke, ikutlah. Tak, gosok mulut ke. Pada sudut bahasa juga asiwak bermakna alat untuk kita buat bersiwak tu. Jadi sudut bahasa asiwaku ada dua makna. Pertama, perbuatan menggosok, gosok gigi ke, gosok tangan ke, ikutlah. Itu air. Yang kedua apa? Yang kedua ialah alat itu. Alat siwak itu sendiri. Alat gosok gigi itu sendiri. Kalau zaman sekarang buah gigi itu kita panggil siwak. Ataupun apa tu? Ialah alat untuk kita bersihkan gigi itulah. Boleh? Sudut syarak ialah isti'malu 'udin min arakin aw nahwihi fil asnan wal lisah wal lisan wa saqfil hanak. Sudut syarak as-siwak bermakna perbuatan kita menggunakan kayu siwak ataupun berus gigi ataupun selain daripada itu yang kesat, yang boleh menghilangkan apa dia, kotoran pada gigi. Okey, kita guna siwak ataupun berus gigi itu pada gigi dan juga pada gusi, juga pada apa, lidah, dan juga atas apa ni orang panggil lelangit tu. Tu boleh. Jadi sudut syarak asiwak bermakna perbuatan menggunakan kayu ud untuk membersihkan gigi, membersihkan gusi, mulut, membersihkan Allahumma salli ala Muhammad, lidah, membersihkan apa nama satu lagi tu, lelangit, dan sebagainya lah. Okey, siwak ini termasuk bawah sunat-sunat wudu yang dianggap sebagai dalam wudu ataupun di luar wudu. Khilaf. Di sisi Imam Ramli sebut bersiwak ialah sunat-sunat wudu yang berbentuk perbuatan yang luar daripada wudu itu sendiri. Imam Ibnu Hajar sebut tak, siwak ini termasuk di bawah sunat-sunat wudu, di dalam wudu itu sendiri, dia bukan di luar wudu.
Boleh? Jadi kalau ikut Imam Ramli, di manakah tempat kita nak bersiwak ni? Sebelum basuh tangan. Jadi sunat wuduk yang pertama kita basuh tangan, betul tak? Jadi di sisi Imam Ramli, siwak itu di luar. Maknanya sebelum daripada kita basuh tangan, kita siwak dulu. Kita siwak dulu. Oleh sebab itu di sisi Imam Ramli perlu niat lain. Mana bila kita siwak tu, kita niat untuk melaksanakan sunat-sunat wuduk. Sunat-sunat wuduk. Boleh? Sebab apa? Perlu kepada niat. Sebab biarnya, iaitu siwak itu termasuk di bawah sunat-sunat yang di luar daripada wuduk. Adapun di sisi Imam Ibnu Hajar, tempat untuk kita bersiwak ialah selepas daripada basuh dua tangan sehingga ke pergelangan tangan. Jadi selepas kita basuh tangan ni, selepas tu sunat kita siwak. Okey. Maka di sisi Imam Ibnu Hajar, bila kamu siwak tu kamu tidak perlu niat lain. Tidak perlu niat dalam hati sahaja aku melakukan sunat-sunat wuduk, tak perlu. Sebab apa? Sebab siwak dah termasuk di bawah siwak itu dah termasuk di bawah niat yang mula-mula kamu niat ketika mana kamu basuh tangan. Di sisi Imam Ibnu Hajar, kita basuh tangan dulu. Sehingga ke pergelangan tangan. Ketika mana kita basuh tangan dalam hati kita sahaja aku melaksanakan sunat-sunat wuduk. Selepas kita basuh tangan kita pun siwak. Jadi siwak itu siwak tu dah termasuk di bawah niat tadi. Maka tak perlu kepada niat yang lain. Adapun di sisi Imam Ramli, siwak dulu baru basuh tangan sehingga ke pergelangan tangan. Jadi siwak tu sendiri, kalau kamu nak dapat pahala atas nama sunat-sunat wuduk, kamu kena niat lain. Lain. Maknanya sahaja aku melakukan sunat-sunat wuduk. Ketika kita bersiwak tu kita niat dalam hati begitu. Itu di sisi Al-Imam Ramli rahimahullahu ta'ala. Dan kita sebut disunatkan siwak pada setiap keadaan lah. Kecuali selepas daripada tergelincir matahari bagi orang yang berpuasa. Maka ketika itu makruh kita bersiwak dalam mazhab Syafi'i. Tapi dengan beberapa syarat, dengan 5 syarat disebutkan oleh sahib Mu'nisul Jalis. Syarat apa ni? Syarat untuk dikatakan makruh bersiwak selepas daripada zuhur. Syarat untuk dikatakan makruh bersiwak selepas daripada zuhur. Ada 5 syarat. Gugur salah satu syarat, maka apa? Maka tidak makruhlah seseorang itu bersiwak walaupun selepas zuhur. Syarat pertama, hendaklah seseorang tu bersiwak selepas zuhur dalam keadaan dia tu benar-benar berpuasa. Kalau dia tu bukan saim haqiqatan, bukan benar-benar berpuasa, malah dia kena imsak. Contoh dia tidak niat pada waktu malam, maka pagi itu Imam Syafi'i sebut tidak sah puasa. Walaupun tidak sah, kamu kena imsak, menahan diri daripada makan dan minum sebiji macam puasa sampai lah maghrib. Walaupun puasa kamu tak sah. Jadi bagi orang lagu tu, dia menahan diri tak daripada makan dan minum? Ya. Daripada jimak? Ya. Daripada semua benda? Ya. Macam orang puasa sebiji. Orang lagu tu kita panggil mumsik. Lepas zuhur dia nak gosok gigi, tidak ada masalah, tak makruh. Sebab apa? Bukan dia saim haqiqatan. Yang makruh kalau betul-betul berpuasa, bukan sekadar imsak. Yang kedua, mesti guna mesti gosok gigi tu selepas daripada gelincir matahari, lepas zawal. Adapun orang yang muwasil. Muwasil ni haram lah. Sambung puasa 2 hari berturut-turut tanpa berbuka di tengah. Dia halal bagi Nabi, haram bagi kita, khususiat Nabi sahaja. Adapun bagi muwasil itu, makruh bagi dia sepanjang hari. Makruh bagi dia apa? Sepanjang hari. Maka contoh dia puasa hari ni. Lepas tu esok pun dia berpuasa. Tengah-tengah tu dia tak makan, tak minum. Ada sambung 2 hari berpuasa tanpa melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tanpa makan di tengah-tengah. Tanpa makan waktu zuhur. Tanpa berbuka. Masuk saja subuh hari kedua, makruh bagi pihak kamu, wahai muwasil, untuk apa dia? Bersiwak. Jadi bukan makruh selepas zuhur, tak. Makruh sejak daripada apa? Sejak daripada subuh lagi dah. Yang ketiga, an yastaka bi nafsihi aw bi ghairi bi idnihi lah. Syarat ketiga untuk dikatakan makruh, bersiwak dengan sendiri. Mana dengan ikhtiar sendiri. Kita ambil siwak, kita siwak.
Ataupun orang lain tolong siwak, kita bagi izin kepada dia untuk siwak diri kita. Ketika itu makruh. Kalau kita dipaksa untuk siwak, kalau kita tak siwak, orang nak tembak kita pun siwak. Ketika itu tak makruh kalau kita bersiwak selepas zuhur. Yang keempat, mesti menghilangkan khuluf. Baca dia dengan khuluf, bukan khuluf. Khuluf. Mesti menghilangkan khuluf. Khuluf tu bau wangi, bau busuk yang ada pada mulut kesan daripada berpuasa. Tak, mesti kita menghilangkan khuluf tersebut dengan siwak syar'i. Maknanya dengan gosok gigi, dengan bersiwak, dengan kayu siwak. Kalau khuluf tu hilang dengan cara komo, kita berkomo sekali, dua kali, hilang bau busuk, dia tidak makruh. Tidak makruh. Nak makruh mesti gosok gigi, siwak. Kalau hilang bau busuk dengan kita berkomo selepas zuhur, hukumnya tidak makruh. Perbuatan tu tak makruh, berkomo tu tak makruh. Yang terakhir, alla yakuna qad taghayyara famu bi syai'in ghairal khuluf ka akli rihin karih. Mulut dia tidak berubah bau busuk disebabkan selain daripada berpuasa. Contohlah, pukul 11 tu dia bangun daripada tidur, dia pun makan nasi, lepas tu makan petai, lepas tu makan kerdas, benda-benda busuk. Sebab apa dia makan? Dia lupa. Dia sedang berpuasa. Akhir sekali mulut dia busuk. Busuk sebab apa? Sebab dia makan benda yang busuk. Maka ketika itu selepas zuhur dia nak buang bau busuk tu dengan gosok gigi, hukumnya tak makruh. Sebab apa? Busuk itu bukan daripada sebab berpunca daripada berpuasa, malah berpunca daripada makan benda yang busuk. Selesai. Tak. Tu boleh bacalah tu yang belakang tu, yang berbaki tu boleh bacalah sendiri. Okay, seterusnya wa tasmiyatu. Sunat yang kedua ialah tasmiyah. Sunat yang kedua ialah tasmiyah. Apa dia tasmiyah? Baca bismillahirrahmanirrahim lah. Dan sebelum tasmiyah tu sunat juga baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bila nak baca tasmiyah ni? Pada awal wuduk. Pada awal wuduk berserta dengan niat. Boleh? Tu. Jadi gini cara dia. Bismillahirrahmanirrahim. Mulut sebut bismillahirrahmanirrahim, tasmiyah itulah. Hati kita sahaja aku melakukan sunat-sunat wuduk kerana Allah Ta'ala. Tangan kita basuh dengan air sehingga ke pergelangan tangan. Jadi dalam saat yang sama, satu ketika yang sama, kita buat 3 benda. Pertama, kita lafazkan guna mulut kita Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kita niat dalam hati kita sahaja aku melakukan sunat-sunat wuduk. Yang ketiga, kita basuh tangan kita dengan air sehingga ke pergelangan tangan. Lepas tasmiyah, sunat kita niat. Lafazkan niat. Jadi selepas tasmiyah, sunat kita lafazkan niat. Niat apa? Niat melakukan sunat-sunat wuduk. Jadi lafaz niat selepas bismillah. Adapun niat dalam hati tu ketika mana bismillah. Bismillahirrahmanirrahim dalam hati terus niat. Sahaja aku melakukan sunat-sunat wuduk. Lepas bismillah, sebut pula sekali lagi dengan lidah. Sahaja aku melakukan sunat-sunat wuduk. Dengan lidah, bukan dengan hati. Dengan hati dah selesai pada kita baca tasmiyah tadi. Boleh? Okey. Okey, dalam sebahagian kitab yang lain, kalau kita perasan ditulis selepas daripada baca bismillah, baru kita basuh tangan. Tadi kita sebut serentak, betul tak? Okey, jadi maksudkan oleh kitab yang lain itu, selepas baca bismillah, baru basuh tangan, maksud dia apa? Ada tertib pada keduanya, ada tertib pada keduanya itu, iaitu antara bismillah dan juga basuh pergelangan tangan, ialah pada sudut mana yang selesai dulu. Bismillahirrahmanirrahim, selesai. Jadi bismillah dilakukan dulu, tangan kita tak boleh basuh lagi. Tak, mula serentak pukul 1. Mulut sebut bismillah, hati niat, tangan basuh. Tak, lepas tu pukul 1.1 habis bismillah. 1.2 baru habis basuh tangan. Ada tertib? Ada. Sebab apa? Tasmiyah habis 1.1. Lepas tu basuh tangan habis 1.2. Kan ada tertib tu. Tertib pada sudut apa? Sudut habis dulu. Hak mana habis dulu. Boleh? Jadi kalau kita baca dalam kitab yang lain disebut baca bismillah dulu, lepas tu baru basuh tangan. Maksud dia yang telah saya terangkan tadi. Bukan baca bismillah lepas tu basuh tangan, tak. Serentak benda tu dilakukan. Cumanya yang mana habis dulu, baca bismillah dulu. Baru baca bismillah tu yang selesai dulu. Lepas tu barulah selesainya basuh tangan. Jadi sekurang-kurang baca bismillah ialah bismillah. Tak,
sempurna kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tinggal sengaja di awal wuduk baca Bismillah atau terlupa, maka sunat kita datangkan di pertengahan wuduk. Jadi ketika basuh kaki baru teringat, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dah habis wuduk, habis basuh kaki dah, maka tidak disunatkan untuk dibaca Bismillahirrahmanirrahim tak. Sekalipun kita belum baca doa. Jadi doa wuduk belum baca tak, tapi kaki dah habis basuh. Mula-mula tadi lupa baca bismillah. Okey, selepas basuh kaki tu, nak baca bismillah tak? Tak perlu dah. Tak disunatkan dah. Boleh? Selesai. Seterusnya, ghuslul kaffain. Dalam kitab ni pun sebut, lepas bismillah, ghuslul kaffain. Basuh tangan. Dengan makna yang kita terang tadi lah. Jadi basuh kaffain ni dua tapak tangan lah, sehingga ke pergelangan tangan. Sehingga ke pergelangan tangan. Basuh berapa kali? Basuh 3 kali. Yang sunatnya basuh 3 kali. Sekalipun kita yakin tangan kita dah bersih, sunat basuh 3 kali juga. Okey. Kemudian ada hukum hakam berkait kita celup air yang kurang. Kita celup tangan kita dalam bekas. Hukumnya macam mana? Pertama kita sebut, kalau kita syak tangan aku ni bersih ataupun tidak. Tak. Maka makruh kita masukkan tangan kita dalam bekas air. Dalam bekas air sebelum kita basuh di luar 3 kali. Boleh? Jadi kita syak, bersih kedok tangan ni. Ada koloh. Kita masukkan apa tu? Apa tadi? Semula. Kita syak bersih ataupun tidak tangan kita ni. Tak. Kita sebut makruh kita celup tangan kita dalam air, dalam koloh, sebelum kita basuh dulu tangan kita di luar koloh 3 kali. Kalau kita yakin tangan kita bernajis, maka hukumnya apa? Haram kita celup tangan kita dalam bekas air. Tak? Sebelum kita basuh di luar koloh 3 kali. Melainkan kalau kita nak celup dalam air yang banyak. Tangan kita najis, tapi air yang depan mata kita tu air yang lebih 2 kullah. Maka ketika itu kalau kita celup pun tidak diharamkan lah. Tidak diharamkan. Sebab apa? Sebab air yang 2 kullah ni dia ada kekuatan untuk menahan najis. Dia tidak akan menjadi najis lagi mana tidak berubah warna atau rasa ataupun bau. Adapun kalau air itu sedikit, tak, dan tangan kita bernajis, yakin najis, ketika itu haram kita celup. Sebab apa? Dia akan menajiskan air. Tak. Dan padanya ada tadammuh bin najasah. Okey. Selepas daripada kita basuh tangan hingga ke pergelangan tangan, apa yang kita nak buat? Yang kita nak buat ialah al-madmadatu. Al-madmadah ni maksud dia apa? Maksudnya masukkan air ke dalam mulut. Dan dia punya level dia. Untuk semata-mata dapat aslu sunnah, memandai dengan kita masukkan air dalam mulut, tak. Sekalipun kita tidak alirkan air itu ke seluruh kawasan mulut. Masukkan telan air tersebut. Atau masukkan terus keluarkan balik. Tak, dah dapat dah aslu sunnah. Tapi kesempurnaan sunnah dapat macam mana? Dengan cara kita ambil air, masukkan dalam mulut, kita berkomor betul-betul lah. Biar air itu sampai kepada seluruh anggota mulut. Bahagian mulut. Tak buat macam ni. Lepas tu buang. Boleh? Itu yang kesempurnaan lah. Selepas daripada madmadah, kita istinsyak. Istinsyak ni apa dia? Masukkan air ke dalam hidung. Aslu sunnah dah dicapai dengan semata-mata masukkan air dalam hidung. Sekalipun kita tak sedut air tu, sampai ke atas. Sekalipun kita tak keluarkan balik air tu daripada hidung, dah dapat dah aslu sunnah. Mana level paling rendah lah. Tapi dah dapat dah sunnah tu. Cuma level dia paling rendah. Kalau kesempurnaan sunnah, kita capai dengan kita sedut dengan agak kuat, tak, sehingga kita rasa macam agak sakit kat sini. Kemudian kita buang balik air tu, istinthar. Dengan kita tutup hidung kita dengan tangan belah kiri. Macam tu. Okey.
Yang paling dan yang afdalnya kita himpunkan antara madmadah dan juga istinsyak, berqamah dan juga masuk air dalam hidung. Dia ada banyak cara lah. Kita sebut cara yang paling bagus. Cara yang paling afdal. Apa cara dia? Kita ambil air. Dah air baru ni. Kita berqamah. Baki air tu kita masukkan air dalam hidung. Buang. Lepas tu kita ambil air kali kedua, kita berqamah. Baki tu kita masukkan air dalam hidung. Lepas tu kita buang. Istinsar. Lepas tu kita ambil air yang ketiga, air baru, kita berqamah. Baki air tu kita masukkan air dalam hidung. Itu yang paling afdal. Paling apa? Afdal. Yang biasa kita buat, kita qamah dulu 3 kali. Lepas tu baru kita masukkan air dalam hidung 3 kali. Itu kurang comel lah. Molek juga. Cuma yang paling afdal, yang macam kita terang tadi. Boleh? Okey. Antara apa dia? Kakak jangan kacau lah. Biar dia main, nak main biar main. Pergilah nak main dia main. Cepat. Ni main. Okey. Kemudian susunan tertib antara basuh tangan, kemudian berqamah, kemudian masukkan dalam hidung, tertib itu mustahaqun. Apa dia? Pergi main dengan kakak. Kejap Tidur bang macam tu. Okey, bismillah. Jadi tertib antara basuh tangan, basuh kedua tangan tu lah. Dan juga berqamah dan juga istinsyak itu tertib yang berbentuk mustahaqun. Mustahaqun. Apa mustahaq? Mustahaq ni mudah aja. Untuk dapat pahala sunat, saya mesti basuh tangan dulu. Lepas tu berqamah, lepas tu masukkan air dalam hidung. Kalau saya tak ikut tertib tu, tak? Kalau saya tak ikut tertib tersebut, maka dia ada khilaf sebenarnya. Tak apa, kita sebut satu pandangan je lah. Gugurlah pahala bagi saya perkara yang telah saya takhirkan, lambatkan. Contoh, saya berqamah, lepas berqamah saya masukkan dalam hidung, lepas tu saya basuh tangan. Kita sebut saya dapat pahala berqamah dan juga masukkan dalam hidung. Basuh tangan dapat pahala tak? Sebab tak ikut tertib. Okey, saya berqamah dulu. Lepas berqamah, saya masukkan dalam hidung dulu semula. Saya masukkan dalam hidung dulu. Lepas tu saya baru berqamah. Lepas tu saya basuh tangan. Jawapannya apa? Saya dapat satu pahala sahaja, iaitu masukkan dalam hidung. Adapun madmadah, berqamah dan juga basuh tangan tak dapat pahala. Sebab apa? Tak ikut tertib. Sepatutnya basuh tangan dulu, lepas tu berqamah, lepas tu istinsyak duduk belakang sekali. Ni kita istinsyak dulu, masukkan air dalam hidung dulu, lepas tu baru berqamah, lepas tu baru ghusl kaffain. Jadi benda yang sepatutnya duduk awal kita belakangkan, yang tu tak dapat pahala. Yang sepatutnya awal kita letak kat belakang, yang tu tak dapat pahala. Okey, boleh? Ada tertib yang mustahab. Tertib yang mustahab ni macam kita basuh tangan kanan, basuh tangan kiri.
Tak. Ya. Tertib yang mustahab. Tertib yang mustahab ni maksud dia apa? Maknanya kalau kita tak ikut pun kekal dua-dua dikira lah. Contoh basuh tangan kanan kiri. Kanan dulu baru kiri yang sunat. Saya kiri dulu baru kanan. Tak? Okey. Kiri saya dikira, kanan pun dikira. Maknanya hadas tangan kiri terangkat, hadas tangan kanan terangkat. Kekal terangkat hadas walaupun tak ikut tertib. Sebab tertib pada basuh tangan kanan dan kiri, kaki kiri dan kanan tu ianya mustahab, hanya sunat. Adapun basuh tangan, basuh kedua tapak tangan, lepas tu berqamar, lepas tu istinsyak, tertib kat situ ialah tertib yang mustahakun, bukan mustahab. Selesai. Terus. Okey. Wa at-tatslits. 3 kali. Taslis ni apa? Membuat 3 kali lah, 3 kali nak terjemah pun susah. Sama ada basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali, ataupun sapu kepala 3 kali, ataupun takhlil, selat 3 kali selat. Niat, niat tak perlulah 3 kali. Zikir, sebelum daripada selepas wuduk, tak perlulah 3 kali. Boleh? Selesai. Pergi mandi. Kemudian seterusnya mashu jami'ir ra's. Sapu seluruh kepala. Jadi yang sebelum ni kita sebut yang wajib hanya apa? Sebahagian rambut. Walaupun sebahagian daripada selai rambut. Tak? Tu yang wajib. Tapi yang sunat kita sapu seluruh kepala. Cara nak buat lagu mana lagu ni? Ni letak sini. Lepas tu ni letak dekat sudurun. Tak? Kita ambil air, kita buat gini. 1. Kita ambil air. 2. Kita ambil air baru. Susah nak buat. 3. Boleh? Okay, jadi pergi balik 1. Pergi balik 2. Pergi balik 3. Tu. Bila sunat kita pergi dan balikkan tangan kita tu. Kalau rambut kita ni rambut jenis yang qalib. Yang qalib ni apa? Berbolak balik. Tak? Tu. Berbolak balik. Jadi bila kita tolak ke belakang, yang depan kenalah, tapi yang bahagian belakang tak kena. Jadi kita ke depan ke balik, bahagian yang tak kena tu baru kena air. Sebab itulah pergi balik tu dianggap sebagai sekali. Pergi balik kedua 2 kali, pergi balik ketiga barulah 3 kali. Tak, tapi kalau rambut dia jenis tak berbolak balik, sebab dia pakai sanggul ke, ataupun sebab pendek sangat ke, ataupun tak ada rambut ke, tak. Ketika itu sekali. Lepas tu ambil air 2 kali, ambil air 3 kali. Tak perlulah 1, 2, 3. Tak. Pergi saja tu dah sekali dah. Okey. Kalau di atas rambut dia tu ada imamah, ada serban, ada kopiah, dan dia tak nak cabut. Walaupun tanpa uzur dia tak nak cabut. Contoh saya pakai kopiah ni. Saya tak nak cabut kopiah ketika mana saya nak sapu kepala. Boleh? Walaupun tidak ada masyaqqah, saya boleh cabut. Malas nak cabut. Tak? Maka ada cara. Cara apa? Cara kita nak sempurnakan sapu keseluruhan kepala. Caranya apa? Kita ambil air, kita sapu dulu depan ni sikit, lepas tu kita sempurnakan ke atas ni. Ambil air, sapu atas ni sikit, lepas tu sempurnakan ke atas kopiah. Ambil air, sapu depan ni sikit pada nasiyah, lepas tu kita sempurnakan pada keseluruhan kopiah. Kopiah tu walaupun kita boleh cabut tapi sengaja tak nak cabut, tidak ada masalah. Boleh Boleh. Boleh? Seterusnya mashul udhunain. Jadi mashu jami' ra's tu
Kalau kita buat lagu ni pun boleh. Atas kita lah nak pusing ikut mana. Yang penting semua rambut kena. Tapi yang paling comel macam saya tunjuk tadi lah. Tak? Ni. Jari ni tembung sama dia. Lepas tu ni kat sini. 1, ambil air baru. 2, 3. Selesai. Laju sikit. Syarah lagu ni kena laju atau tidak. Sikit sangat baca nanti. Kemudian mashul udhunain. Selepas kita sapu kepala, kita sapu 2 telinga. Ini sunat. Sapu telinga zahir dan batin lah. Dengan air yang baru. Jangan guna air kesan ataupun bekas daripada sapu kepala tadi. Tak, guna air yang baru. Ambil air yang baru. Cara dia ikutlah. Ambil air. Tonyoh-tonyoh. Kalau yang penting sampai ke dalam batin. Lepas tu dalam laluan kita punya telinga tu. Lepas tu bahagian luar ni. Tapi yang paling afdal caranya lagu mana? Ni ustaz kita dah ajar ni masa kita kecil ni. Cara yang paling comel, kita masukkan jari ni tak dalam sini. Lepas tu kita ambil air dua-dua lah. Lepas tu jari ni masuk kat tengah. Lepas tu jari tu pusing lah. Pusing dalam laluan dia tu. Lepas tu yang ni kita tarik ke belakang. Ambil kali kedua, buat perkara yang sama, tarik ke belakang. Ambil air yang baru, kali ketiga, buat perkara yang sama. Tak? Tu. Boleh? Okey. Tadi berapa kali buat tu? 3 kah? 3 kali. Okey. Sapu telinga ni sebenarnya kalau nak buat yang paling sempurna lah. Tak, disunatkan sampai berapa kali? 12 kali. Pertama kita sapu ketika mana kita basuh muka. Masa basuh muka tu kita sapu dah telinga 3 kali. Dengan cara tadilah. Tak, sebab apa? Meraihkan pandangan yang mengatakan telinga termasuk bawah muka. Jadi basuh muka kena basuh kat muka ni. Ni muka ni. Basuh sekali. Ada pandangan tersebut ni termasuk bawah muka. Tu 3 dah. Ketika basuh kepala, basuh juga telinga. Sebab apa? Ada pandangan kata telinga ni bawah kepala, termasuk bawah kepala. Jadi kamu basuh kepala, ni kepala ni. Basuh sekali. Tak? Dah 6 dah kat situ. Boleh? Lepas tu 3 yang selepas daripada kita basuh semua kepala 3 kali. Dah 9. Lepas tu 3 lagi apa? Kita buat lagu ni. Selepas kita buat 3 kali yang biasa tu. Tak, selepas kita basuh kepala, kita buat 3 kali tak? Selepas 3 kali tu, kita ambil air sekali, 2 kali, 3 kah? 3 kali. Boleh? Terus, takhlilu asabi'il yadain. Ni. Kita takhlil. Buat macam ni ke? Ataupun macam ni. Sebahagian ulama sebut macam ni. Sebab apa? Nak bezakan antara adat dengan ibadat. Macam ni adat lepak. Petang-petang nak mikir masa depan, kita buat lagu ni sambil minum kopi. Jadi nak bezakan antara ibadat dengan adat, ibadat kita buat lagu ni. Ala kulli hal, kalau buat lagu ni pun tidak ada masalah lah di sisi sebahagian. Okey, bila sunat takhlil tu, selat jari jemari yadain, 2 tangan dan 2 kaki lah sebenarnya. Tak? Bila air boleh sampai di celah-celah ni, tak, tanpa takhlil. Kalau air tak sampai di tengah-tengah ni kecuali dengan takhlil, wajib kita takhlil. Ustaz, saya punya jari ni, dengan jari ni, dia melekat. Ada daging tengah melekat. Nak takhlil lagu mana? Takkan nak kerat. Tahlil lah, tak payahlah kerat. Haram lah kita takhlil sampai nak potong-potong daging tu. Okey. Kemudian disebut takhlilu asabil yadain wa rijlain. Bila kita nak takhlil rijlain, kita start daripada kaki belah kanan. Tak. Dan daripada kaki ni, contoh ni kaki. Ni tangan belah kiri. Kita ambil jari ni, kita selat daripada hujung kaki belah kanan ni, daripada bawah, tarik daripada bawah. Lepas tu kita ambil pula daripada ibu jari kaki belah kiri, daripada bawah juga. Jadi kita start daripada hujung
kelingking kanan, kita habis kelingking kiri. Cara dia lah tarik daripada bawah. Kalau kita tolak daripada atas juga dapat pahala lah. Cuma yang sempurna tarik daripada bawah. Okey, terus al-muwalah. Wal-muwalah ni berturut-turut. Apa makna berturut-turut? Kita basuh muka. Tak? Nak dianggap berturut-turut. Dalam wuduk mesti kita basuh tangan sebelum muka kita kering. Dalam keadaan hawa, iaitu udara sederhana, tak terlalu panas, tak terlalu sejuk. Tu hawa ni mana udara lah, tak terlalu laju. Kalau angin kuat cepat kering tak? Kalau angin lambat pula lambat kering. Sekejap kita ambil angin yang sederhana. Zaman tak terlalu panas, tidak terlalu sejuk. Tu. Begitu juga makan tempat tu, tempat yang tak terlalu sejuk, tak terlalu panas lah. Dan juga mizaj syakhs. Mizaj syakhs ni diri kita. Kalau kita marah mungkin cepat sikit apa? Kering. Kalau kita gembira mungkin lambat sikit apa? Kering. Tak? Maka maksud mualah berturut-turut ialah kita basuh tangan sebelum muka kita kering. Dengan kita ambil iktibar suasana yang sederhana, udara yang sederhana, zaman yang sederhana, iaitu tak terlalu sejuk, tak terlalu panas. Kemudian diri kita yang okey, steady, tak marah, tak suka sangat. Macam biasalah. Tak, tu maksud dia. Dengan makna apa? Dengan makna kalau kita berwuduk, lepas berwuduk terus kering muka. Kesnya apa? Kes kita duduk negara panas, cepat kering. Lepas tu kita pun terus basuh tangan. Ketika kita basuh tangan, muka dah kering. Ketika itu dinamakan muwalah, ada berturut-turut. Sebab apa? Sebab kering muka tu disebabkan cuaca yang sangat panas. Kalau cuaca tu kita kadarkan sederhana, maka nescaya muka kita belum kering. Jadi walaupun kita basuh tangan, muka dah kering, mualah tetap wujud, tetap ada, tetap dapat pahala. Okay, jadi mesti berturut-turut. Antara basuh muka, bukan mestilah sunat. Tak, kalau kita nak jarakkan lepas basuh muka, sejam lepas tu basuh tangan, 2 tahun lepas tu basuh kepala, 10 tahun lepas tu basuh kaki, tidak ada masalah. Selagi mana antara 20-30 tahun tu tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Dia sembahyang tak sembahyang tu cerita lain. Kita nak cerita hukum dia. Boleh tak dia tangguh? Tahun ni dia basuh muka, 2 tahun depan dia basuh tangan. Boleh, tidak ada masalah. Batal wuduk tak batal. Selagi mana kat tengah-tengah tu tidak ada perkara yang membatalkan wuduk yang dia lakukan lah. Kalau basuh muka kentut, lepas ni tak boleh dah basuh tangan, kena basuh muka balik. Boleh? Tu. Begitu juga sunat bagi dia berturut-turut antara 3 basuhan. Mana lepas basuh muka kali pertama, terus basuh muka kali kedua sebelum basuhan pertama kering. Lepas basuh kali kedua, terus basuh kali ketiga sebelum basuhan kedua kering. Begitu juga sunat dia Aduh lah, tak ada kerja kat adik. Kenapa kakak ni? Abi ni guna tidak benda ni. Abi tengah guna lah ni. Abi nak guna tak tahu. Tak apalah, pergilah duduk sana. Jangan kacau lah, kejap je. Kejap je. Duduk sana cepat. Umi tak balik lagi lah. Kejap. Pergi tidur lah. Pergi mandi ke? Pergi mandi dulu lagi. Ajak adik mandi. Juga berturut-turut kita sapu 1 juzuk ni tangan. Tak? 1 lah tangan ni, bukan 2. Tak? Okay, kita basuh sini. Sebelum kering sini tu kita basuh sini. Sebelum kering sini tu kita basuh sini. Sebelum kering sini terus kita basuh sini. Jadi berturut-turut antara juzuk-juzuk anggota berturut-turut antara bahagian-bahagian juzuk-juzuk satu anggota. Gitu. Ada? Tu. Okey. Lepas tu sunat mualah ni bagi siapa? Bagi orang sihat macam kita lah. Sebelum ni kita dah sebut dah. Bagi orang sihat macam kita dan waktu tu masih panjang. Mana awal waktu zuhur. Bolehlah kita sunatlah ketika itu mualah. Tapi kalau zuhur nak habis dah, kalau kita tangguh-tangguh basuh muka, lepas tu sejam lepas tu nak basuh tangan, menyebabkan kita solat luar waktu, tak boleh lah. Waktu tu wajib mualah. Wajib berturut-turut. Supaya apa? Supaya kita dapat solat dalam waktu. Itu satu. Yang kedua, orang yang sahibud darurah. Yang sebelum ni kita bincang, yang sakit selasul bau, selasul rih. Sakit apa? Sentiasa keluar darah tu, kalau mustahadah,
bagi mereka ni al-muwalah bukan sekadar sunat, malah wajib. Malah apa? Wajib. Tu. Okey, terus wa minha, seterusnya at-tayamun. Tayamun ni kita dahulukan yang kanan sebelum yang kiri lah. Jadi kaki dan tangan tak? Kita buat kaki tangan kanan dulu baru tangan kiri. Kaki kanan dulu baru kaki kiri. Tapi dua tapak tangan ni tak payahlah basuh hak ni dulu bawah hak ni, tak, serentak. Yang ni serentak. Masa sunat lah, awal-awal sunat tu kita basuh serentak tapak tangan ni. Muka serentak. Muka kiri, muka kanan serentak. Telinga serentak. Tu. Melainkan kalau dia tu contoh ada satu tangan je. Tak, satu tangan ni tak boleh nak cover dua muka. Tak boleh nak cover seluruh muka. Dia buatlah belah kanan dulu, lepas tu baru belah kiri. Tu sunat bagi dia lah. Sebab apa? Hak ni tak ada dah. Tangan kiri tak ada. Jadi satu tangan je tak boleh nak cover satu muka. Jadi dia dahulukan yang kanan, lepas tu yang kiri. Kepala pun sekaligus ya. Yang kanan dulu baru kiri. Kecuali kalau aqta' tadi. Italatul ghurrah. Italatul ghurrah. Jadi ni penting. Italah tu memanjangkan ghurrah. Adapun ghurrah itu sendiri wajib. Min babi ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Tahjil itu wajib. Italatut tahjil sunat. Bismillah. Main apa? Laju sikit. Boleh? Sejuk dah air. Okey, jadi ghurrah apa? Ghurrah ni maksud dia lah kita basuh lebih sedikit bahagian muka kita. Ni muka. Tak, saya dah terang had muka. Jadi kita basuh lebih sikit, ambil sikit bahagian kepala, ambil sikit bahagian unuk. Tak. Lepas tu ambil sikit bahagian apa? Telinga. Jadi ambil sedikit. Itu wajib. Italatul ghurrah, memanjangkan, melebihkan ambil tu. Itu sunat. Boleh? Tahjil kaki. Tahjil bahagian kaki. Jadi basuh kaki sehingga kedua buku lali. Dan lebih sikit wajib. Yang sunat apa? Italah. Melebihkan lagi sehingga ke betis. Sehingga ke kita punya apa? Apa nama? Lutut. Begitu juga tahjil berkait dengan tangan. Sampai ke siku wajib. Lebih sikit daripada siku wajib. Lepas tu yang sunat tu berlebih sangat. Sampai ke adud. Sampai ke katif. Jadi ghurrah itu muka lah. Lebih sikit wajib. Italah sunat. Kalau tahjil tangan dengan kaki. Sekadar ke buku lali lebih sikit tu wajib. Sekadar ke siku dan lebih sikit wajib. Lebih lagi tu sunat. Boleh? Tu laju sikit Sebab kita kalau baca lambat khatam. Macam saya sebut lah, kena ada usaha sendiri lah. Kena ada usaha sendiri. Kitab ni selain saya mengajar ni, saya mudzakarah dengan kawan saya juga kitab ni. Lepas tu saya mengajar nanti pun Al-Yaqutun Nafis. Pelajar saya tahun 2, tahun 3, tahun 2 ni lah insya-Allah habis. Dah tu 9 baca ni. Jadi kena ada usaha sendiri juga. Ulang kaji dah ada PDF tu, kawan kita hantar. Saya ingatkan tak ada lagi, dah ada dah. Tapi kalau ada PDF Darul Diyak, kongsi-kongsi lah. Kalau ada lah, saya rasa tak ada lagi. Kena baca sendiri, ulang kaji sendiri. Usaha sendiri tu kena ada juga. Jangan harap guru je, memang tak berkesan. Tak berkesan. Mesti ada usaha sendiri. Kena rasa sedikit susah. Jangan kena suap je semua. Tak. Tu. Itu cara belajar lah. Murajaah kena ada. Baca dulu kitab sebelum hadir kelas kena ada. Boleh? Sebab saya sebelum ngajar pun saya ulang kaji dulu. Jadi sewajarnya lah. Pelajar lebih daripada tu. Tak. Okey. Yang terakhir wa zikru ba'dah.
Jangan baca wadzakaru. Wadzikru ba'dah, berzikir selepas daripada wudu. Fauran, secara segera. Maknanya sebelum kita bercakap dengan percakapan yang lain. Baca doa ini, berzikir ini, dalam keadaan kita menghadap kiblat, kita angkat tangan kita sehingga nampak putihnya ketiak. Putih ketiak tu ialah putih ketiak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni hitam legam lah. Jadi jangan pelik lah kalau ditulis dalam kitab sehingga kelihatan putih ketiak. Itu nisbah kepada Nabi. Kita ni biarlah nampak tak berapa putih tu. Maknanya angkat sungguh-sungguh lah. Minta sungguh-sungguh. Jangan angkat tangan gini. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang jahil. Kata Syekh Mustafa. Tak. Tu. Dan angkat kita punya mata ke langit. Ini bukan dalil Allah Ta'ala di langit. Walaupun kita buta, kita angkat mata kita ke langit. Dan kita baca, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabin. Wa ja'alni minal mutatahhirin. Wa ja'alni min barikas salihin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus. Makruhatul wudu. Ada soalan tak? Bawa stop sekejap. Allah. Ada soalan? Sunat-sunat wudu? Kita baca 2 kali seminggu 2 kali seminggu, cepatlah sikit khatamnya. Kalau dah ada PDF tu, alhamdulillah lah. Mungkin ada part-part tertentu kita baca semua sekali yang ada dalam kitab ni. Ada sebarang soalan? Cuba respon sikit. Sahabat-sahabat kita faham ke, tak faham ke, ustaz laju sangat ke? Boleh? Kita baca setengah jam lagi insya-Allah. Tak ada respon. Ustazah Alia okey. Ustazah Alia, Saiful, Ashraf, Syekh Muhammad, Ashraf Imran Sabri. Okey tak setakat ni? Boleh faham tak? Boleh? Kita baca terus insya-Allah. Makruhatul wudu. Okey, bila mana meninggalkan sunnah itu akan menyumbang kepada makruh, maka oleh sebab itulah musannif kita membincangkan makruhatul wudu selepas daripada sunat-sunat wudu. Dia nak bagi apa? Nak bagi tahu kita, isyarat kepada kita, tinggal benda yang sunat tadi hukumnya makruh. Jadi dibincangkan makruhatul wudu pada selepas daripada sunanul wudu. Maka tuan guru kita sebut makruhatul wudu. Perkara-perkara makruh ketika mana berwudu, walaupun wudu yang kita buat tu wudu yang sunat. Kathiratun, banyak. Sebab apa jadi banyak tu? Sebab sunat-sunat wudu tu banyak. Kita sebut tadi lebih kurang 50 lebih. Dan meninggalkan sunat-sunat wudu tu hukumnya makruh. Jadi sebagaimana sunat wudu banyak, maka meninggalkan semua sekali itu menyebabkan makruh, menyebabkan apa? Natijahnya perkara-perkara makruh dalam wudu juga banyaklah. Tu. Pusing sikit ayat tu. Okey. Antaranya min makruhatul wudu tarkut tayamun. Sengajalah. Sengaja meninggalkan, mendahulukan kanan sebelum kiri. Makna basuh tangan kiri dulu baru kanan. Basuh kaki kiri dulu baru kanan. Secara sengaja. Tak, hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Terus, wa tarkul madmadah wal istinsyaq. Tu. Wa tarkul madmadah wal istinsyaq. Meninggalkan berkomor dan meninggalkan masukkan air dalam hidung secara sengaja. Dan waktu juga masih luas. Kalau waktu sempit, waktu tu wajib kita tinggalkan perkara sunat. Supaya apa? Supaya kita boleh berwuduk dalam waktu dan sembahyang dalam waktu. Kalau kita buat sunat, akhir sekali sembahyang menyebabkan
satu rakaat luar waktu ataupun salam luar waktu punya, jadi haram lah. Sengaja kita keluarkan sebahagian daripada juzuk sembahyang daripada waktunya, sedangkan kita mampu letak semua sekali juzuk sembahyang itu 4 rakaat dalam waktu. Boleh? Okey. Kemudian ziyadah ala salas secara yakin. Kita dah basuh 3. Tak, kali muka basuh kali keempat. Makruh. Kita dah basuh 3 kali tangan, basuh kali keempat. Makruh. Makruh tu bila? Makruh tu kalau air itu air yang mubah, diharuskan. Air yang dibenarkan untuk kita guna untuk apa-apa benda sekalipun. Ataupun air itu air milik kita. Tak. Kalau air itu air yang diwakafkan untuk wuduk, ketika itu haram kita buat sampai 4 kali. Haram. Boleh? Okey. Semula kita terang semula dengan lebih teratur. Basuh muka ataupun sapu kepala dan selainnya lebih daripada 3 kali hukumnya makruh dengan beberapa syarat lah. Yang pertama, kita tambah kali keempat tu secara yakin. Yakin. Kalau kita syak, kita buat 2 ke 3, maka kita ambil yang kedua, kita tambah 1 lagi, yang ketiga. Walaupun pada alam realiti yang ketiga itu ialah yang keempat, tak makruh. Makruh. Sebab apa? Kita tak yakin. Maka kita ambil yang kedua, kita tambah yang ketiga. Yang ketiga tu boleh jadi pada wakil realiti memang yang ketiga sungguh, dan boleh jadi yang keempat. Kalaulah pada realiti yang keempat, tidak makruh juga. Sebab kita tak tahu. Jadi bila makruh, kita tambah basuhan sampai 4 kali, 5 kali. Tak. Kalau kita tambah kali keempat tu secara yakin. Tu pertama, syarat pertama. Yang kedua, mesti air yang digunakan tu mubah ataupun milik kita. Tu. Kalau kita guna milik orang lain, air milik orang lain, dan dia tidak izin, untuk apa? Untuk wuduk lebih daripada 3 kali, maka haram lah kita basuh sampai 4-5 kali. Ataupun air yang kita gunakan itu air yang diwakafkan untuk berwuduk. Tak. Ketika itu haram kita tambah sehingga kali ke-4. Selesai situ. Syarat yang ketiga untuk dikatakan makruh, mesti kita datang yang keempat itu dengan niat wuduk. Dengan niat wuduk. Okay, kalau kita datangkan yang keempat tu dengan niat nak sejukkan muka, saya basuh 3 kali dengan niat wuduk, kali keempat saya tambah nak ambil kesejukan air, tak makruh. Tak makruh. Tidak makruh. Kalau atlak juga makruh. Maknanya dia basuh kali keempat, kita tanya, kamu basuh kali keempat tu niat wuduk ke niat nak ambil kesejukan air? Wallahu alam, saya pun tak tahu. Makruh. Makruh itu bagi atlak. Terus wa naqsu anha, kurang daripada 3 kali. Makna basuh 2 kali makruh, basuh sekali makruh. Kalau tanpa hajat lah. Kalau ada hajat, contoh di bumi Mesir, musim sejuk, bapaknya sejuk. Dah, jadi ada hajat untuk kita tinggal basuhan kedua, ketiga kerana terlampau sejuk, tak makruh. Negara lain yang orang putih tu lagilah. Jadi basuh sekali sebab sejuk sangat, tak makruh. Tapi kalau di Malaysia ni, tak. Boleh juga alasan sejuk sangat tu bagi orang yang dah tua dah, pada waktu-waktu pagi sampai masuk ke tulang rasa sejuk tu. Jadi mereka basuh sekali, tak makruh lah. Tapi kalau orang muda macam kita, tak rasa benda, tak rasa sakit apa semua, tak. Maka makruh kalau kita tinggal kali kedua, kali ketiga. Jadi kalau tengok, baca dulu. Yang keempat, wal al-wudu' minal ma'ir rakid. Wuduk daripada air yang bertakung. Selagi mana air bertakung tu tidak terlalu banyak. Kalau air bertakung tu macam bah, macam laut, sungai, kolah besar,
Tak? Nak tahu besar ni, kita tepuk belah ni, dia ada getaran kan? Air tu. Kita tepuk air, dia ada getaran. Getaran dia tak sampai sehingga ke hujung. Itu air tu tanda air tu banyak. Kalau air banyak sebegitu rupa, tak, dan dia bertakung, tidak makruh kita berwuduk daripadanya. Lepas tu yang makruh kat sini, wuduk daripada air yang bertakung yang tidak banyak, seperti laut, seperti kolah yang besar. Boleh? Okey. Baca dulu yang ke seterusnya, wal wudu' min fadli al-mar'ah. Ni penting ni, kita baca sikitlah. Ada dalam ni kalau boleh tengok dalam ni lah. Dah ada PDF tu. Kalau boleh tengok muka surat 58 tu. Tapi saya show ada kitab lah, mudah. Kita nak rujuk, kita nak mengajar. PDF tu letaklah dalam handset. Bila-bila tak bawa kitab, nak muzakharah ke nak baca, tak. Sambil-sambil berjalan, jaga anak, sambil-sambil bawa anak ke pantai ke apa, kita baca kitab. Lepas tu isteri snap gambar. Lepas tu kita update status kat Facebook. Tak, nampak mengaji sikit. Tu teknologi hari ni lah. Mudah sangat nak mengaji. Duduk tepi pantai boleh mengaji. Okey. Nak tak nak je zaman sekarang ni. Allah. Baca lagi. Tengok semangat ni. Okey, insya-Allah khair. Benda ni. Al-wudu' min fadlil mar'ah. Wudu' daripada lebihan wudu' wanita. Dalam mazhab kita makruh. Kita berwuduk, kita lelaki. Tak, berwuduk daripada lebihan wuduk wanita. Makruh. Saya baca syarah dia. Aminha al-wudu' ay wudu'uz zakar. Jadi, bila makruh tu? Makruh kalau kita lelaki berwuduk daripada lebihan air wuduk wanita. Kalau unsa, maknanya perempuan berwuduk daripada lebihan air wuduk perempuan yang lain, tak makruh. Tak makruh. Perempuan berwuduk daripada lebihan air wuduk perempuan yang lain tak makruh. Mesti lelaki. Itu syarat pertama. Min fadli tuhuril mar'ah. Mesti air yang berbaki itu ialah air yang berbaki ataupun air yang lebih itu ialah air wuduk perempuan. Kalau kawan saya Zaid dia berwuduk, baki air saya wuduk pula, tak makruh bagi pihak saya. Ataupun khunsa berwuduk, baki air saya berwuduk, tak makruh juga. Mesti yang wuduk tu perempuan. Air lebihan wuduk dia kita guna. Kita lelaki guna makruh. Al-balighah. Mesti perempuan yang guna air tu, tak, dia tu dah balik. Kalau dia kecil lagi belum balik, dia berwuduk. Baki air tu kita wuduk, tak makruh. Allazi khalat bihi. Allazi khalat bihi tu maknanya perempuan tu ketika mana dia berwuduk, dia wuduk seorang-seorang. Tidak ada seorang yang mumayyiz tengok dia berwuduk. Kalau ada seorang yang mumayyiz walaupun belum balik tengok dia berwuduk, tak, ketika itu lebihan air wuduk dia tu kita guna pula, tak makruh bagi pihak kita sebagai seorang lelaki. Taharatin kamilah. Jadi mesti dia wuduk sempurna. Tak. Lepas tu ada baki, kita guna makruh. Kalau dia wuduk hanya basuh muka, lepas tu dia tinggal, lepas tu kita guna air yang dia tinggal tu, tak makruh. Sebab apa? Wuduk dia tak sempurna lagi. Satu. Yang kedua, kalau dia guna air tu untuk minum, lepas tu kita pun baki air minum tu kita buat wuduk, tak makruh. Nak makruh mesti air yang dia guna tu untuk berwuduk. Lepas tu mesti dia dah berwuduk secara sempurna. Baki air tu kita guna bawa makruh. Li taharatin kamilatin an hadatsin. Mesti dia perempuan tu berwuduk daripada hadas. Dia bersuci untuk hadas. Kalau dia guna air untuk basuh najis, tak? Ataupun dia guna air untuk mandi sunat, ataupun untuk wuduk sunat. Wuduk sunat, mandi sunat tak mengangkat hadas. Tak, ketika itu kalau baki air yang dia guna untuk wuduk sunat, mandi sunat ataupun basuh najis, lepas dia guna tu ada baki air, kita guna pula, tak makruh. Boleh?
Jadi banyak syarat tu nak makruh tu. Boleh. Dan terakhir al-israf fihi bis-sabbi. Makruh kita membazir lah, melampau-lampau. Apa makna israf? Maksud israf melampau-lampau dalam sop. Sop ni tuang air. Maksud dia ialah kita guna lebih daripada kadar sepatutnya. Contohlah 1 liter cukup untuk wuduk, kita guna sampai 1,5 liter, makruh. Dan Nabi Muhammad sangat sikit guna air. Yang ni susah nak buat ni. Sunat-sunat ni semua susah nak buat. Jadi perkara makruh ni yang sama kita buat benda. Kita tinggalkan berkomor dan juga masukkan dalam hidung. Itu yang sokmo kita tinggal. Di depan ni cubalah sama-sama kita buat. Dia tak makan masa banyak pun sebenarnya. Malas dengan rajin je. Allahu'alam. Selesai. Kita baca sikit lagi. Nawaqidul wudu'. Perkara yang membatalkan wudu'. Jadi sebab apa nawaqidul wudu', perkara yang membatalkan wudu' ni diletak selepas perbahasan kenapa makruh wudu' dengan lebihan wanita, ustaz? Sebab ada larangan. Dalam kitab tu boleh sebut ihnahyin nabi, sebab Nabi larang. Daripada seorang lelaki berwuduk daripada lebihan air wuduk wanita. Boleh? Dan saya rasa ada satu syarat lah yang tak disebut kat sini. Seingat saya lah, kena tengok balik. Mesti air tu air yang tak banyak lah. Mana dalam bekas yang kecil, perempuan tu berwuduk. Tak? Ada baki air. Contohlah dia cebok tu guna tangan dia dengan niat irtiraf, dengan niat tangan tu sebagai pencebok, maka air tak jadi mustakmal. Lepas tu kita wuduk dengan air tu, baki air tu, hukumnya makruh. Tapi kalau dia wuduk dekat sungai, lepas dia wuduk tu kan baki sungai tu satu, semua sekali tu baki air wuduk dia lah tu. Tu tak makruh lah. Yang tu saya rasa ada terbaca lah. Boleh? Jadi sebab apa makruh? Sebab Rasulullah sebab makruh. Sebab Rasulullah lah larang. Tu. Maka dalil kita sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, nawaqidul wudu'. Jadi disebut perbahasan perkara yang membatalkan wudu' ini selepas perbahasan rukun wudu', syarat sah wudu', makruh wudu', sunat-sunat wudu'. Sebab apa? Sebabnya nak batal mesti ada dulu. Kamu berwuduk dulu, macam aku ajar tadi, dah selesai dah, okey, baru bincang batal. Dia kalau benda tu tak ada, nak batal lagu mana? Ada dulu wuduk, barulah kentut, baru batal. Jadi biar ada dulu, nak ada kena belajar bab rukun dulu, wuduk dulu, lepas tu barulah kita belajar perkara yang membatalkan wuduk. Okey, cumanya ada perbahasan sudut takbir. Sebagai ulama sebut mubtilatul wudu', perkara-perkara yang membatalkan wudu', mubtilat. Sebahagian yang lain mentakbirkan dengan ibarat nawaqid, jamak kepada naqidun, naqidani, nawaqidu, jamak taksir. Tak. Jadi sebahagian ulama mengkritik, tak sesuai kamu sebut nawaqidul wudu' ni. Sebab an-naqdu maksudnya raf'un syai' min aslih. Makna an-naqdu ialah raf'un syai' min aslih, angkat sesuatu, hilangkan sesuatu, buang sesuatu daripada asalnya. Gini cerita dia. Kita ambil semayang, saya ambil semayang. Tak. Saya pun semayang. Allahu Akbar. Habis semayang saya kentut. Kalau sebut kentut itu naqid. Naqid maknanya raf'un syai' min aslih, membatalkan sesuatu daripada asalnya. Maka akan menyebabkan wuduk terbatal, sembahyang pun terbatal. Sedangkan tak ada orang sebut lagu tu. Kita sembahyang tadi, kita tak kentut dalam sembahyang. Lepas sembahyang baru kita kentut, jadi sembahyang tak batal. Cuma bila kita sebut naqid, tak, makna naqid raf'un syai' min aslih. Bodoh sangat.
Sabar adik. Nanti habis buat Boleh? Kejap Boleh? Tidur dulu. Bam dulu. Nanti habis buat. Okey, pandai. Mana tadi? Kalau fiqh ni boleh lagi nak ganggu Kalau duk usul fiqh ke benda-benda susah tu, jam biasanya. Nanti kena ada suasana yang tenang, tidak bunyi bising apa semua tak boleh. Benda yang susah-susah ni. Kalau Syekh Ustaz Ramadan kat Mesir tu dia tutup habis pintu dia ni. Dia ceritalah. Tak nak dengar suara luar. Tak nak dengar bunyi bising kat luar sebab nak fokus belajar. Kita pisah bagi bising tu. Pasang lagu. Tak? Pasang tu, pasang ni. Tu. Lain lah kita sebab kita bukan ulama. Kita bukan ulama. Ulama ni style ulama lah. Syekh Ali Sabuni pukul 3-4 pagi bangun dah. Dan 3 juzuk ngaji sehari. Lepas tu karang kitab pula. Kita tak ada lah 3-4 pagi berdengkur tu lah. Jadi benda-benda lagu tu kita kena sedar lah. Boleh, tidak ada masalah, usaha lah. Usaha ikut jalan mereka jadi. Tapi kalau kita tak mampu nak buat jalan mereka, macam yang saya sebut, jangan tinggal semua. Itu satu benda lah. Kita ambil sekadar yang kita mampu. Kemudian kita sedar yang kita tak macam mereka. Jadi tak payahlah kita nak perasan di hamparkan kapet merah ketika mana kita berjalan. Lepas tu kita mari pun orang pun berdiri. Tala'al badru alaina. Orang sambut kita. Tak ada lah. Sebab kita ni bukan orang lagu tu. Kita sendiri pun sedar. Tapi mengaji lah. Cuma nak sampai ke tahap ulama' betul tu jauh lah. Boleh boleh, bukan tak boleh. Tapi kena ikut jalan mereka. Tidur sehari berapa jam sahaja. Mutola'ah kitab tak penuh jemu. Jaga pandangan mata. Ibadat jaga. Zikir jaga. Bacaan Quran jaga. Sebab tu ulama' ni satu pilihan Allah Ta'ala. Bukan orang biasa lah. Sebab tu diangkat darajatnya. Kalau macam saya ni dah dianggap ulama', apa keistimewaan Allah Ta'ala nak angkat darajat ulama' tu? Tak. Kita nak juga diangkat darajat tu. Bukan kita tak nak, tapi kita nak sebut maksud Allah Ta'ala angkat darajat ulama'. Siapa dia ulama' kat situ? Adakah orang macam saya? Jauh lah. Jauh sangat. Ulama' ni serba-serbi comel, serba-serbi molek. Dia tu pewaris para Nabi. Takkan pewaris para Nabi bangun subuh pukul 6.30? Tak. Kadang-kadang luar waktu semayang. Mengaji pun tak mengaji mana. Lepas tu mengumpat orang sana, mengumpat orang sini. Sibuk nak cari kerusi ni, kuasa. Tak. Sedangkan Nabi sibuk dengan dakwah. Selepas umat Islam okey, semua molek, tak, barulah Nabi dilantik menjadi pemimpin. Tu kena sedar diri lah. Tapi jangan tinggal mengaji. Malah hashtag ngaji lagi tu. Tak boleh jadi ulama'. Bodoh sampai ketua lah lagu tu. Tak. Jangan berhenti. Benda apa tu? Nak terang tadi. Boleh. Jadi raf'un syai' min aslih. Angkat sesuatu. Jadi saya ambil semayang. Lepas semayang saya kentut. Saya kentut mana saya dah melakukan naqidul wudu'. Apa naqid? Raf'un syai' min aslih. Angkat sesuatu, buang sesuatu daripada asal. Asalnya daripada wuduk tu lah. Daripada mula-mula wuduk tu, terangkat. Maka bila wuduk yang pertama terangkat, automatik semayang tu pun tak sah. Sedangkan tak ada orang sebut semayang tak sah. Sebab apa? Saya semayang tadi, saya tak kentut pun. Lepas semayang baru saya kentut. Oleh sebab itu ulama' sebahagian lah kritik. Tak sesuai sebut nawaqid ni. Tak? Tu. Cuma kalau kita nak jawab, kita sebut an-nawaqid ini dah jadi satu apa? Haqiqah urfiyah. Haqiqah urfiyah maknanya bila disebut saja nawaqid, difahami sesama ulama' fiqh, difahami sesama fuqaha, sesama orang belajar fiqh ni, maksudnya apa dia? Maksudnya ialah intiha'ut tuhur, berakhirnya wuduk. Kentut, berakhirlah wuduk. Semayang tadi sah dah. Wuduk mula-mula sah, tak ada masalah. Cuma berakhir wuduk. Itu dah jadi haqiqah urfiyah.
Bila sebut sahaja nawaqid, semua orang faham lagu tu. Maka makna asal bagi naqid sudut lughah tu dah mahjur, dah tak difahami dah bila mana kita ungkapkan nawaqid dalam bab fiqh ni. Tapi kalau kita pandang pada sudut bahasa, dia akan jadi lagu tu lah, muskilah lagu tu. Ala kulli hal, nawaqidul wudu arba'atun, ada 4. Bukan ada 4. Ya, ada 4 lah, betul. Yang 4 itu sabit dengan kitab dan juga dengan sunnah. Okey, kenapa ada 4 sahaja? Ta'abbudi. Syarak datang menerangkan 4 sahaja. Perkara yang membatalkan wuduk, kita hanya patuh. Maka tak boleh tambah jenis yang kelima. Jenis yang keenam tak boleh. Macam semayang lah. Kenapa 4 zuhur, tak 5? Ta'abbudi. Jadi tak boleh tambah rakaat kelima, tak boleh tambah rakaat keenam. Kat sini kenapa 4 saja, tak 6, tak 5? Ta'abbudi. Jadi kita tak boleh tambah jenis yang ketujuh, jenis yang kelima tak boleh. Al-awwal, perkara yang pertama. Boleh tak ni baca lagi ni? Al-khariju minas sabilain illa al-mani. Selesai kat sini. Yang pertama, al-kharij. Perkara yang pertama yang membatalkan wuduk ialah apa? Al-kharij. Al-kharij tu tahi tu. Okey, soalan. Tahi tu membatalkan wuduk tak? Tahi tu tak membatalkan wuduk. Yang membatalkan wuduk apa? Keluarnya tahi. Kentut. Adakah apa tu? Air kencing. Kita ambil air kencing. Adakah air kencing ini air kencing ni, adakah dia membatalkan wuduk tak? Yang membatalkan wuduk tu keluar air kencing. Oleh sebab itu Syekh Mustafa sebut khurujul kharij. Yang membatalkan wuduk ialah keluarnya air kencing tu. Keluarnya angin itu. Keluarnya tahi tu. Tu yang membatalkan wuduk. Adapun air kencing tu sendiri, kita tak sebutlah membatalkan wuduk. Keluar dia. Tak, tahi duduk dalam perut, tak batal wuduk kita. Keluar baru batal wuduk. Okey, lepas tu keluar tu, nak batal wuduk mesti keluar dengan yakin. Kalau syak, keluar ketok, tak batal. Sekalipun kita rasa 99.9.99999, rasa macam dah keluar. Tak, tapi tak yakin 100%, tak batal. Mesti yakin 100% barulah batal. Jadi al-kharij minas sabilain, keluarnya sesuatu daripada 2 jalan. Sama ada kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Okey. Boleh, itu membatalkan wuduk. Kalau sesuatu daripada depan ataupun belakang. Begitu juga membatalkan wuduk kalau keluar sesuatu daripada lubang yang dibuat di bawah pusat, bila mana kemaluan yang asal ada sakit. Contohlah, orang tu lahir-lahir molek, kencing molek, masuk umur 30 tahun, kemaluan dia tak boleh guna dah. Tak boleh keluar air kencing dah. Tertutup ke, rosak ke lagu mana, tak boleh guna dah. Maka doktor pun buat lubang lain. Okey, lubang tu kalau dibuat di bawah pusat, makna mungkin di bawah pusat dia, di atas kemaluan sikit, ikutlah. Itu kena tanya doktor lah. Yang penting bawah pusat, bukan atas pusat. Bukan dekat atas bahagian ni, bahagian dada di atas bahagian pusat. Atas pusat tu, di bawah pusat. Kalau keluar sesuatu daripada situ juga membatalkan wuduk. Okey, yang keluar tu tak kisahlah sama ada air ke tak, zat angin, sama ada yang keluar tu bersih ataupun najis, kering ataupun basah. Benda yang seumpama keluar air kencing ataupun jarang keluar seperti darah, terpisah daripada punggung, contohnya keluar lalat dan keluar tahi, terpisah daripada punggung, batal wuduk. Ataupun keluar ulat tu keluar dia punya kepala, masuk balik, jadi tak terpisahlah ulat tu daripada punggung, sebab badan duduk dalam punggung, dia punya kepala di luar punggung, di luar dubur, batal wuduk, batal. Okey, jadi al-kharij minas sabilain illa al-mani, keluarnya sesuatu daripada 2 jalan, depan ataupun belakang, kecuali kalau keluar air mani.
Kalau keluar air mani maka tak membatalkan wuduk, tapi dengan dua syarat. Apa dia syarat dia? Syarat apa ni? Syarat air mani keluar tidak membatalkan wuduk. Pertama, air mani itu mesti air mani sendiri. Boleh? Kalau air mani itu air mani orang lain, maka ianya membatalkan wuduk. Contoh, dua orang lelaki melakukan zina, iaitu dengan meliwat. Maka lelaki yang disetubuhi tu, yang diliwat tu, mengeluarkan air mani ikut punggung. Air mani siapa tu? Air mani orang yang meliwat lah. Tak? Maka ketika itu keluar air mani daripada si fulan, batal wuduk. Sebab apa? Air mani tu bukan air mani kamu, malah air mani orang lah lain. Tu. Begitu juga masalah kalau suami isteri bersama. Dan suami isteri puas sampai hajat. Maknanya dua-dua tu mengeluarkan air mani. Kemudian dua-dua tu mandi sebab berlakunya persetubuhan dan keluar air mani. Contohlah selepas tu dia pun sembahyang. Lepas sembahyang tu si isteri terkeluar lagi air mani. Maknanya baki air mani. Tak? Air mani siapa yang keluar tu? Air mani tu ialah air mani suami dan isteri. Boleh? Maka wajib mandi tak? Wajib mandi. Sebab apa? Sebab keluar tu ada air mani kamu. Walaupun bercampur dengan air mani orang lain. Jadi isteri wajib mandi kali kedua bila keluar baki air mani. Sebab apa? Air mani tu air mani kamu dan suami. Tahu mana air mani kamu? Sebab kamu puas. Tahu mana ada air mani suami? Sebab suami pun puas. Yang penting ada air mani kamu ada, maka wajib mandi. Okay, kalau isteri tak puas, contoh dengan cara lagu mana? Isteri sedang tidur. Isteri tu budak kecil, tak ada nafsu. Tak, isteri dipaksa daripada awal sampai habis. Maka isteri tak keluarkan air mani ketika bersama. Okey. Jadi selepas bersama mandi, sebab apa? Berlakunya persetubuhan. Lepas mandi dia sembahyang, lepas sembahyang keluar baki air mani daripada kemaluan isteri. Air mani siapa tu? Air mani suami sahaja. Tahu mana air mani suami sahaja? Sebab isteri tak puas, tak keluarkan air mani. Maka keluar ketika itu batal wuduk tak? Batal. Sebab apa? Bukan air mani kamu, air mani orang lain. Air mani orang lain. Boleh? Jadi wajib mandi bila keluar air mani sendiri. Wajib mandi apa? Dia bincang pasal perkara yang membatalkan wuduk. Tak, air mani yang tidak membatalkan wuduk ialah air mani yang apa? Yang keluar kali petah. Yang keluar air mani yang tidak membatalkan wuduk ialah air mani sendiri. Air mani sendiri. Air mani sendiri. Jadi dalam masalah isteri dan suami puas, maka air mani itu air mani apa? Air mani suami dan isteri. Air mani isteri dan suami. Air mani suami, isteri dan suami. Jadi ada air mani suami yang keluar, ada air mani orang lain keluar, maka batal wuduk. Tak. Lepas tu dalam masalah isteri tak puas, itu confirm lah. Air mani yang keluar tu confirm air mani orang lain. Maka batal juga wuduk. Sebab apa? Bukan air mani kamu, air mani orang lain sahaja. Jadi tak batal wuduk pada satu keadaan je. Air mani sendiri sahaja yang keluar. Kalau air mani yang keluar tu air mani, kalau air mani yang keluar tu ialah air mani suami dan isteri, tak, maka batal wuduk. Ataupun air mani suami sahaja, maka batal wuduk. Syarat pertama, syarat pertama keluarnya air mani tidak membatalkan wuduk. Mestilah air mani itu air mani sendiri sahaja. Yang kedua, mesti keluar kali pertama. Keluar kali pertama. Contohlah, si fulan ni dia keluar air mani. Ketika itu batal tak wuduk dia? Kita sebut tak batal. Okay, dia pergi ambil pisau gari, dia sedut balik air mani dia, dia masukkan semula air mani dia dalam kemaluan dia. Kemudian keluar kali kedua. Keluar kali kedua tu kita sebut membatalkan wuduk. Sebab apa? Keluar kali kedua. Tak batal wuduk kalau keluar kali pertama. Boleh? Kena faham elok-elok makna keluar kali pertama. Bukan makna dia keluar mula-mula dulu. Mula-mula balik dulu. Yang tu tak membatalkan wuduk. Lepas tu tahun-tahun seterusnya kalau keluar air mani semua batalkan wuduk. Tak. Kefahaman begitu salah. Hari ni dia keluar air mani, esok dia keluar air mani, tiap-tiap hari keluar air mani dalam 2 tahun. Tak, tiap-tiap hari tidak membatalkan wuduk. Tiap-tiap hari keluar air mani selama 2 tahun. Tiap-tiap hari tidak membatalkan wuduk. Sebab apa? Hari ni keluar kali pertama, esok keluar kali pertama, lusa keluar kali pertama, tolak keluar kali pertama.
Lepas tu yang dimaksudkan oleh ulama keluar kali kedua tu lagu mana? Macam saya terang. Dia ambil pisakari, dia sedut air mani dia, dia masukkan balik dalam kemaluan dia. Lepas tu keluar kali kedua. Yang tu baru membatalkan wuduk. Boleh? Minta maaf lah kalau saya terang keluar air mani setiap hari sampai 2 tahun tu. Nak bagi faham jelas. Boleh? Okey. Okey, kita sebutlah kaedah kat bawah tu. Sebab apa keluar air mani ini tidak membatalkan wuduk? Tu soalan. Sebab apa keluar air mani tidak membatalkan wuduk? Kalau tengok kat bawah tu, li'anna ma awjaba a'zamal amrayni bi khususihi la yujibu adwanahuma bi umumihi. Sebab sesuatu perkara yang mewajibkan dua perkara yang lebih besar dengan khususnya dia, maka perkara tersebut tidak mewajibkan perkara yang lebih rendah martabatnya disebabkan dianya umum. Buana nak terjemuh bahasa Melayu. Ala kulli hal. Saya terang pada dengan syarahan saya. Air mani ni bila keluar semula. Air mani ni macam mana nak terang? Air mani bila dia keluar, nak terang lagu mana nak terjemuh ni? Okey, yang keluar daripada kemaluan ni banyak. Air mani, air kencing, apa semua tak? Okey, kalau air mani tu keluar secara khusus, tak keluar benda lain, secara khusus keluar air mani, ataupun kita terjemuh macam ni, apa benda yang keluar secara khusus, keluar benda tu mewajibkan perkara yang lebih besar. Contohnya keluar air mani, secara khusus keluar air mani, maka mewajibkan perkara yang lebih besar. Antara wuduk dan mandi, mewajibkan mandi, perkara yang lebih besar. Maka dia tidak mewajibkan perkara yang lebih rendah, iaitu wuduk. Iaitu wuduk disebabkan keadaan dia tu dianggap sebagai perkara yang umum keluar daripada kemaluan. Aduh, sedih betul lah nak terang bahasa Melayu ni. Li'anna ma awjaba a'zamal amrayni, kerana yang apa dia soalan dia, kenapa keluar air mani tidak mewajibkan, tidak membatalkan wuduk. Mudah-mudah kalau nak terangnya sebab dia mewajibkan mandi lah. Dan mandi ni lebih besar daripada wuduk. Bila air mani ni, bila keluar air mani mewajibkan satu perkara yang lebih besar, maka yang lebih kecil tu dah tak wajib. Gitulah mudahnya. Saya tak boleh nak terang bahasa Melayu dia tu. Tapi kaedah tu mudah aja sebenarnya. Okey, selesai. Asal ni perkara yang kedua yang membatalkan wuduk. Nak baca lagi tak ni? Nak berhabiskan ni? Nak berhabiskan boleh juga. Sabar ada urusan tu boleh keluar dululah. Kita habiskan sikit lagi. Asal ni zawalul aqli, hilangnya akal. Maksud al-aqli kat sini ialah at-tamyiz, hilangnya tamyiz. Apa makna tamyiz? Kita dah terang banyak kali, iaitu apa? Kemampuan seseorang melakukan perkara asas dengan sendiri, seperti makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri. Boleh bezakan antara kanan dan kiri, boleh bezakan antara buah tamar dan juga batu, boleh menjawab soalan dengan baik, ditanya nama dijawab nama, ditanya tempat tinggal dijawab tempat tinggal. Tak, itu tamyiz. Okay, bila hilang kemampuan tersebut, dengan cara tidur, dengan cara pengsan, dengan cara gila, dengan cara disihir, dengan cara makan ubat dan sebagainya, yang penting hilangnya tamyiz tu, tak nyanyuk dan sebagainya, dadah dan sebagainya, maka batalah wuduk. Kecuali satu je, kecuali tidur.
Jadi pengecualian ni pada tidur sahaja. Itu pun tidur yang cukup syarat. Adapun kalau pengsan, tak ada. Pengsan yang cukup syarat, tak ada. Pengsan saja tu batal wuduk. Gila. Tak ada gila yang duduk. Gila tapi duduk dalam keadaan macam ni. Tak batal wuduk. Kalau gila dalam keadaan baring, batal wuduk. Tak. Tak ada perincian. Yang ada perincian satu pada tidur. Tidur sahaja yang ada ketika batal, ada ketika tak batal. Selain daripada itu, semua batal. Dengan gila, dengan semua tu batal belaka. Jadi tidur ada kala tak batal wuduk. Bila tak batal wuduk tu? Binaumil mumakkin maq'adahu min mahalli qu'udih. Dengan tidur mumakkin. Mumakkin ni orang yang mentamkinkan maq'adah. Maq'adah ni lubang punggung. Maq'adah ni ialah lubang punggung. Jadi orang tu tidur dalam keadaan lubang punggung rapat ke bumi. Bumi ni maknanya lantai ataupun tempat dia duduk lah. Kursi, meja ke apa. Yang penting tempat dia duduk. Dia tidur dalam keadaan lubang punggungnya rapat ke tanah. Sekira-kira tidak ada ruang langsung untuk keluarnya angin. Min mahalli qu'udih. Tu. Boleh? Ketika itu tidak batal wuduk. Boleh? Tu. Jadi hilang akal iaitu hilang tamyiz membatalkan wuduk kecuali tidur. Tidur yang cukup syarat sahaja yang tidak membatalkan wuduk. Apa syarat tidur tak membatalkan wuduk? Yang pertama ialah mesti lubang punggung rapat ke tanah. Dan yang kedua mesti dia tidur dalam keadaan duduk, dia bangun pun dalam keadaan duduk. Kalau dia tidur dalam keadaan duduk, dia bangun-bangun dia dah baring, meniarak, wuduk batal. Yang ketiga, mesti dia tu tidak terlalu kurus. Sebab kalau terlalu kurus, tak lubang punggung tu, bila terlalu kurus, bahagian punggung tu hanya tinggal daging lah, tulang tak. Ataupun papan punggung tu dah tak banyak daging. Bila tak banyak daging, menyebabkan ada ruang kat tengah tu yang boleh keluar angin. Ataupun terlalu gemuk. Tak boleh juga terlalu gemuk. Sebab apa? Bila gemuk, daging punggung dia tu tebal sangat. Maka bila bertembung daging dengan daging, menyebabkan ada ruang juga kat tengah tu. Walaupun kecil, tak, ruang tu boleh menyebabkan angin keluar. Jadi mesti orang tu orang yang sederhana besar. Syarat yang ketiga. Syarat keempat, tidak ada maksum yang datang beritahu wuduk dah batal. Kalau tidur-tidur dalam keadaan duduk, lubang punggung rapat ke bumi, bangun daripada tidur, ada orang beritahu, Nabi datang beritahu wuduk kamu batal. Ketika itu batal wuduk. Yang ketiga, as-salis iltiqa'u basyaratai rajuli wal mar'ah al-kabirain al-ajnabiyain min ghairi hailin. Perkara yang ketiga yang membatalkan wuduk ialah bertemunya basyaratai, dua kulit, iaitu zahir kulit. Maka tidak batal kalau bersentuhan antara lelaki dengan perempuan, tapi bersentuhan apa? Kulit dengan rambut. Kita sentuh rambut orang perempuan, kuku orang perempuan, gigi. Begitu juga pada tulang. Tak. Ketika itu tidak batal sebab apa? Bukan sentuh dua kulit. Malah kulit dengan bulu, rambut, bulu mata. Tak. Dengan apa? Dengan gigi dan sebagainya yang bukan kulit tak batal. Iltiqa' basyaratir rajuli wal mar'ah. Mesti bersentuhan antara kulit lelaki dengan perempuan. Kalau lelaki-lelaki tak batal, perempuan juga tidak batal. Kemudian mesti lelaki dengan perempuan tu secara yakin. Maka tak batal kalau khunsa. Saya sentuh khunsa, tak batal wuduk saya. Sebab apa? Sebab tidak yakin dia tu perempuan. Boleh jadi khunsa ni lelaki. Maka sentuh lelaki-lelaki tak batal. Walaupun ada kemungkinan juga dia tu perempuan. Tapi tak yakin lah. Sebab kemungkinan juga dia lelaki. Maka tak batal kalau sentuh khunsa. Boleh khunsa sentuh khunsa pun tak batal. Sebab kemungkinan lelaki sentuh lelaki. Kemungkinan perempuan sentuh perempuan. Walaupun ada kemungkinan lelaki sentuh perempuan. Maka mesti lelaki sentuh perempuan. Dan perempuan tu mesti yakin perempuan. Perempuan sentuh lelaki. Dia mesti lelaki ni yakin lelaki. Bukan khunsa. Tak. Lepas tu sentuh tu pula mesti yakin sentuh. Kalau kita
macam terlanggar. Lepas tu kita, aku tadi sentuh ke tak? Macam sentuh kulit perempuan. Syak, tak batal. Okey. Sentuh kulit ke kulit tu batal walaupun tidak ada qasad. Walaupun terpaksa. Walaupun terlupa. Ianya membatalkan wuduk, kita sentuh juga batal. Walaupun tak bersyawak, batal. Iltiqa' basyaratir rajuli wal mar'ah al-kabirain. Mesti orang yang menyentuh dan yang disentuh, dua-dua tu dah besar. Apa maksud besar? Maksudnya dua-dua tu dah sampai satu had syahwat. Satu had syahwat tu maksud dia apa? Sekira-kira kalau dilihat oleh orang lain yang selamat tabiat mereka, orang lain itu akan bernafsu. Lelaki kalau tengok perempuan dah umur 17 tahun, kemaluan dia naik. Perempuan kalau tengok lelaki umur 18 tahun, kemaluan pula dah. Perempuan tu ada kecenderungan hati. Itu makna besar. Jadi kalau tengok budak, tengok anak saya 3 tahun, tak ada rasa benda. Tengok anak saya umur Fatimah 7 tahun, tak ada rasa benda. Mana tabiat orang yang selamat. Tengok budak kecil tu tak rasa apa. Tak? Okey. Jadi maksud besar kat sini ialah dua-dua, iaitu orang yang menyentuh dan orang yang disentuh. Orang yang menyentuh dan orang yang disentuh dah sampai satu had umur. Yang mana bila dilihat oleh orang rasa berkenan. Apa tanda berkenan dalam kitab sebut? Kalau laki tengok perempuan, laki tu naik kemaluan dia, intisyarul zakar. Kalau perempuan pula tengok laki, perempuan tu ada kecenderungan hati. Kecenderungan hati bukan sebab kasih, sebab tu budak tak. Live tersangkut. Allah Rabbi. Sangkut lagi tak? Allah musta'an. Aduh, ya Allah. Sangkut lagi tak? Sangkut kat mana tadi? Saya dah add on RM3. 3 gig. Sangkut lagi. Allah, start daripada tidur, tak tetap papa punggung. Ya Rabbi. Allah musta'an. Sebelum tu sangkut tak? Berhenti lah lagu tu. Sebelum tu sangkut tak? Tak apa, kita berhentilah. Athani. Zawalul aqli kita terang nantilah. Allah Allah. Allah Rabbi. Tak apalah, nanti kita berhenti dulu. Akhir Ahad ni kita bacalah. Perkara yang kedua yang membatalkan wuduk ialah zawalul aqli. Kemudian kita baca ma yahrumu ala man intaqada wudu'uh. Lepas tu kita masuk al-ghuslu. Mujibatul ghusli, furudul ghusli, syurutul ghusli, sunanul ghusli. Kalau sempat. Okay, Allah alam. Oh, ada. Kenapa? Sepatut komen terus Kalau ada sangkut tu terus komen. Terus komen. Supaya saya boleh berhenti kejap lah. Tengok line clear dulu baru syarah balik atau tidak. Tak apalah, cukup sekadar tu. Kita berhenti dululah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.